Salam Ramadan, kembali lagi dalam Punyo TV. Kali ini kita ingin membahaskan berkenaan dengan Ustadz Ebit Liu. Kita buat baik salah, buat jahat pun salah. Adakah lebih baik berdiam diri dari berbuat apa sekalipun, ataupun salah menunjukkan kebaikan kepada semua orang? Kehidupan adalah satu peluang disajikan Allah SWT, di mana kepelbagaian peluang ini tidak dapat dihitung oleh manusia sendiri. Apabila dibuka suatu peluang kebaikan, maka bersegeralah, kerana kita tidak tahu bilakah ia akan tertutup buat kita. Sesungguhnya harta yang banyak di tangan orang yang baik adalah satu nikmat yang tidak ternilai. Orang yang baik dan soleh yang dapat menguruskan hartanya mengikut acuan agama. Dalam perihal Ustadz Ebit Liu, selepas saja beliau dapat melakukan semula aktiviti kebajikan beliau, ada pihak yang menyuarakan pendapat kurang puas hati dengan cara Ustadz Ebit Liu sendiri. Ada yang berkata Ustadz Ebit Liu tidak patut menerjah kawasan dan terus memberikan kebajikan tanpa pengetahuan jabatan kebajikan masyarakat, kerajaan, perwakilan, adun, masyarakat kampung, tuan tanah, jiran-jiran sebelah rumah. Secara singkatannya, kalau ingin meminta bantuan daripada dorang ni, ingin bagi maklumkan, sebenarnya bukan senang. Kemungkinan besar tidak akan di-approve. Kemungkinan besar. Ini berlaku di Tanjung Lumpur, Pahang, di mana penduduk tidak puas hati kerana disebabkan oleh keluarga ibu tunggal. Ustadz Ebit Liu membantu keluarga ibu tunggal yang sangatlah susah tiada pekerjaan disebabkan PKP ini, makan Maggi kosong, dan 2 tahun sudah berada dalam kesusahan tersebut. Yang penduduk bising ni, adakah diorang membantu yang orang yang sudah 2 tahun dalam kesusahan? Wallahu alam. Jangan terus-terus judge, ini cerita dia. Razak Zain baru membuat upload status lah, yang banyak pihak, penduduk, orang luar semua bertanyakan kepadanya. Kadang-kadang memberikan tomahan, kadang-kadang bertanya, betulkah tidak Ustadz Ebit Liu ni terjah sekian-sekian begini? Seolah-olah penduduk masyarakat di situ tidak memberikan bantuan langsung kepada keluarga susah ini. Dan beliau kata sebenarnya dia lebih tahu kan, setiap tempat ada penduduk, wakil, adun yang perlu kita inform dahulu sebelum kita menerjah sesuatu tempat tersebut. Kaji selidik dahulu kerana ada masyarakat yang betul-betul susah dan ada yang mengambil kesempatan menggunakan duit bantuan tersebut. Dan banyak sebenarnya keluarga yang perlukan bantuan di kawasan tersebut. Bukannya kami tidak kisah, sebab ada juga parents yang penagih dada, mengambil kesempatan bila dapat bantuan tersebut, dia mengambil bantuan itu dan menjualkan kepada semua orang. Dan adabnya sentiasa selidik dahulu before terjah. Mungkin ayatnya sendiri ini agak kasar dan menimbulkan kemarahan orang lain juga dan menimbulkan fitnah. Itu wallahu alam. Kalau kita sendirilah, kita hulurkan duit kepada gelandangan, adakah kita akan cakap kepada masyarakat dulu, aku mau bagi bantuan sama gelandangan ni, bolehkah? Macam gitulah lebih kurang. Lepas tu adakah kita akan tanya dia, kau betul kah? Kau betul ataupun tidak, duit ni kau akan gunakan untuk kepentingan kau? Betul-betul kau ni susah atau kau ambil kesempatan? Pernahkah kita tanya gelandangan sedemikian? Ataupun kita jawab macam, okey, dalam perihal ni sebenarnya innama a'malu bin niat. Itu semuanya terserah pada niat kita sendiri. Kalau sekiranya kita ikhlas untuk membantu orang tu, tidak kira jahat ataupun tidak, dia betul ataupun tidak, dia salah ataupun tidak, itu terserah kepada Allah untuk menentukan. Dan beliau katakan, dimaklumkan juga tempat itu bakal dijadikan tempat pelancongan dan penduduk asal perlu dipindahkan ke flat Pak Mahat sejak 2015 lagi. Jadi kawasan tu memang agak terbiar. Ada yang ambil kesempatan secara haram untuk tinggal situ. Lagi-lagi orang luar kawasan ataupun penduduk dari luar negara ini, penduduk asing yang cuba tinggal di situ. Kadang-kadang benda tu di luar pengetahuan penduduk. Itu ada betulnya juga, kata beliau. Katanya cara ini kurang tepat. Dia perlu ambil tahu maklumat sahih dari perwakilan, pejabat, ketua kampung dan sebagainya lah. Okey, disebabkan aku sendiri dalam bidang construction, developer, architecture ni, ini merupakan pemikiran daripada aku sendirilah. Tanjung Lumpur itu merupakan sebuah daerah yang kecil tetapi mempunyai pendudukan yang padat. Dan di dalam perancangan 2035, Pahang sendiri mempunyai perancangan ekonomi di setiap kawasan yang dizonkan. Untuk membuat sesuatu development di kawasan yang ada pendudukan asal, perlu ada persetujuan dengan setiap penduduk tersebut. Hitam putih lah dikatakan. Sebabnya bukan senang suka hati ataupun kita macam, memanglah niat kita baik untuk menghalau mereka bagi tinggal di rumah flat, diberikan macam-macam lagi untuk memajukan mereka, bukan senang. Itu dari pengalaman kita orang sendiri, bukan senang untuk memindahkan sesebuah penduduk yang lama sudah menetap di tempat tersebut. Dan semestinya developer dan kerajaan ataupun kontraktor tidak akan setuju untuk membayar lebih di bahagian penduduk kerana margin return of investment kurang daripada kos tanggungan pembayaran penduduk. Proses ini sendiri akan mengambil masa sehingga 5 ke 8 ke 10 tahun lamanya
untuk pemprosesan semula tanah-tanah tersebut. Tidak mustahil kalau masih tersisa-sisa masyarakat yang berada di situ bakal dijadikan tempat pelancongan ni. Itu merupakan satu proposal. Kalau isu tanah tidak settle, apatah lagi submission. Dan betul, tidak mustahil pendatang tanpa izin akan duduk di kawasan tersebut. Kalaupun amalgamation tanah sudah approve dalam masa 2-3 tahun dan juga construction berjaya, kemungkinan besar pada tahun 2025-2027 itu baru approve untuk buat development. Tahun 2030 baru start. Sempat orang-orang susah di situ, merana. Case-nya kita mengikut approval yang sepatutnya lah kan. Bila kita pergi sesuatu tempat tu, kita perlukan approval. Lepas approval tu 2-3 hari baru approve, diorang akan ceritakan masalah keluarga sekian untuk diberikan bantuan. Dan prosesnya agak lama sebenarnya. Bukan senang untuk orang luar memproses semua tu. Sebagai contohnya, orang miskin minta beras. Dia perlu mengisi borang terlebih dahulu. Selepas 2-3 hari baru approve untuk dibagikan beras. Tapi ada segelintir tempat di mana orang sendiri boleh ambil sesuka hati saja. Mau ambil beras tu, ambil saja. Tanpa mengira dia ni susah ataupun senang ataupun dia ni menipu ataupun tidak, bagi saja. Itu pun susah juga di kalangan masyarakat kita ni. Sebab ada sahaja orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini merupakan statement sahih daripada Adun Tanjung Lumpur, iaitu Abdul Jabbar Rosli. Beliau katakan, kampung kami ni kampung yang kecil tetapi mempunyai penduduk yang padat. Kemampuan kami sangatlah terbatas dan pihak kerajaan telah menyediakan inisiatif untuk memajukan mereka. Namun tidak semua berjaya kerana sikap manusia masing-masing susah untuk difahami. Baginya, Ustaz Abid Liew teruskan sahaja perjuangan, tidak kira bagaimanapun tomahan yang diterima, kerana itu merupakan fisabilillah, perjuangan yang sepatutnya dibuat oleh orang Islam sendiri. Sebagai manusia, inilah yang dikehendaki. Terima kasih Ustaz Abid Liew. Dan untuk makluman semua, Kampung Tanjung Lumpur yang pada asalnya adalah perkampungan nelayan, namun penduduk asal yang tinggal di kawasan tanah reserve telah pun diarahkan berpindah dan pihak kerajaan telah sediakan inisiatif flat Pak Mahat sebagai alternatif dengan bayaran sewa RM125 sebulan. Pihak kami juga terlibat membantu masyarakat di sana untuk berpindah, sama ada dari sudut tenaga dan kewangan. Boleh dikatakan sebahagian besarnya telah pun berpindah dan ada sebahagian mereka dibantu oleh Majlis Agama Islam Pahang untuk membayar sewa rumah mereka pada setiap bulan, bergantung kepada kategori kesusahan. Masalah yang kami dah hadapi ialah adanya di kalangan mereka yang tinggal secara sembunyi di kawasan yang telah tidak diizinkan untuk tinggal. Kebanyakan yang masyarakat dari luar seperti warga Thailand yang bekerja sebagai nelayan dan lain-lain, termasuklah dari warga negara sendiri. Bagi beliau pada Ustaz Abid, jangan sering untuk datang. Saya sangat berterima kasih tapi malangnya saya tidak dapat bertemu beliau. Saya mohon kepada netizen untuk hentikan sebarang komen yang memburukkan keadaan, apatah lagi di bulan yang mulia ini. Terima kasih Ustaz Abid Liew. Semoga perjalanan Ustaz sentiasa dilindungi oleh Allah. Kerana bukan senang untuk mencari insan seperti Ustaz Abid Liew yang sanggup meredah semua perkara untuk kebaikan orang ramai. Beliau kata, pihak kami sendiri tidak cukup tangan dan kami minta maaf sekiranya kami terlepas pandang tentang perkara ini. Kami sangat bersyukur bahawa ada insan prihatin seperti Ustaz Abid Liew. Kata-kata kita sendiri itu akan membawa kepada, sama ada membawa kepada kebaikan ataupun membawa keburukan yang boleh menyebarkan fitnah berleluasa, yang boleh melontarkan tomahan yang lebih teruk kepada orang yang sepatutnya kita tidak patut buat demikian. Untuk membetulkan stigma masyarakat kita ni bukanlah senang. Tetapi apa yang masyarakat kita faham melalui penulisan boleh menyebabkan timbulnya fitnah, boleh menyebabkan kemarahan juga. Disebabkan itu, pihak-pihak yang tertentu perlu menerangkan secara teliti. Mungkin Ustaz Abid Liew mungkin perlu meneliti dari segi terjah menerjah ni, tapi aku rasa Ustaz Abid Liew sendiri tahu prosedur-prosedur yang perlu mereka patuhi. Bukan berarti mereka menerjah suka hati saja sebenarnya. Mereka pun ada SOP mereka sendiri untuk menentukan di mana mereka perlu pergi. Sebab mereka dalam satu NGO yang besar. NGO yang besar ni mempunyai prosedur masing-masing. Jadi janganlah menuding jari kepada Ustaz Abid Liew bahawa Ustaz Abid Liew ni suka hati saja, yang suka hati menerjah sesuatu kawasan tersebut. Ini aku bagi tahu, sekiranya Ustaz Abid Liew tidak berbuat demikian, ada masyarakat tahu tentang keluarga tersebut? Tiada. Ada masyarakat peduli pasal keluarga tersebut? Tiada. Melainkan sudah viral benda tu, barulah masyarakat berpusu-pusu. Oh, Ustaz ni bagi bantuan pula dengan orang ni. Oh, Ustaz ni begini pula. Asal dia boleh pindah di sini pula. Daripada kita mempersoalkan kebaikan seseorang itu, lebih baik kita mendoakan kebaikan orang yang membuat kebaikan daripada kita dengki kepada seseorang. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Harap korang semua faham dan jelas dan betulkan
pemikiran stigma masyarakat kita ni supaya kita ni berfikiran yang waras, bukan disebabkan satu benda ni kita terus salahkan orang tu. Tidak, kaji selidik dulu. Orang tu boleh kata suruh ustaz ni kaji selidik, tapi aku boleh kata masyarakat kita perlu kaji selidik dahulu sebelum mempercayai kata-kata seseorang itu. Kadang-kadang ada betulnya juga kata seseorang itu, tapi bila dikaji betul-betul, kemungkinan ada kesalahfahaman daripada kata-kata beliau. Itu saja perkongsian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.